الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا غوثا. Kemudian adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahawa jangan sekali-kali kita mengangkat hajat selain daripada Allah Taala. Ya. Sebab kita adalah kembali pada hakikat asal kita, fakir kepada Allah Taala. Dan Allah Taala Ghaniyun Maha Kaya. Maka jangan engkau angkatkan hajat kepada yang lain daripadanya. Kita ada berhajat, jangan nampak yang lain. Ini dia sakit, dia nampak siapa dulu? Doktor. Dia sakit, dia nampak doktor dulu, nampak obat dulu. Itu semua nombor 2, nombor 3, usaha ikhtiar nombor 2, nombor 3. Pertama pandang dia dulu. Kita sakit aja pandang dia yang menghantar. Ad-dar dia. An-nafi' pun nama dia juga. Dia memberi mudarat, dia memberi manfaat. Maka tiap-tiap satu dia beritahu dia ada hikmat. Ma khalaqta haza batilan subhanak. Ya telah tak jadikan satu perkara itu batil sia-sia, tidak. Dia datangkan nikmat, ada hikmat. Dia datangkan musibah, ada nikmat dia. Sebab tu bila datangkan nikmat, wajib kita bersyukur. Bila datangkan akan sebaliknya, wajib kita bersabar dan memohon kepadanya. Jadi sini dia nakkan kita supaya izharkan fakir kita dengan Allah Ta'ala. Kita menzahirkan akan pengenalan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu jangan kita angkatkan hajat kita selain daripada dia. Waktu Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim disebut, apabila satu hari kedudukan keputusan bekalan makanan di rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat apa dulu? Sebelum Rasulullah cari, Rasulullah sembahyang 2 rakaat dulu. Rasulullah sembahyang 2 rakaat, memohon kepada Allah, munajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian barulah pergi cari. Ni kita tidak. Dia sakit je, dia nampak ni mana doktor nak cari ni, doktor pakar mana nak jumpa ni. Dah tak jumpa pakar ni, pergi jumpa sana. Tak jumpa dalam negeri dah cukup, pergi luar negara pula. Dah habis jam dah tak boleh buat, baru minta baca Yasin. Kita pun baca ke Yasin, minta dia mam. Itu mam. Allah. Ni orang kurang hajar dia panggil. Biadab dengan Allah Ta'ala. Tuhan bagi dia sakit tadi tujuannya apa? Supaya dia kenal Allah Ta'ala. Wa mata ataka ashhadaka birra wa mata mana'ak ashhadaka kahra. Dalam nikmat kita tak lepas daripada dua. Ada kala kita duduk dalam nikmat, ada kala kita duduk dalam balayat, mana segala bala dan ujian. Maka apa tujuan hakikat hikmat Allah Ta'ala jadikan dua benda? Ada kala kita sihat, ada kala kita sakit, ada kala kita senang, ada kala sebaliknya, dan sumpah seterusnya begitu. Jadi maknanya hikmat sebenarnya itulah dia. Dia beri kita tadi supaya maknanya kita kenal akan dia. Dia tarik pun supaya kita kenal akan dia. Mata atak ashhadaka birra. Dia bagi kita nikmat, ashhadaka birra, ni suruh kita pandang al-mun'im huwallahu ta'ala. Siapa yang mengambil akan nikmat Allah Ta'ala, dimakan, diminum tanpa dia menyedari keperasanan dia kepada Tuhan tak ada, dia nampak dia, maka orang tu dipanggil menepati makan barang curi. Itu barang curi. Kita masuk rumah orang tak bagi salam, masuk sampai ke dapur, buka piuk, serongkau, wah kacau je. Jadi nak kena apa tuan? Nak kena penyapu kontut orang ingin. Dia kena bantai menyapu kontut, masuk rumah orang tak bisa lah, masuk ke dapur, gedak, ambil nasi, ambil lauk, duduk atas meja saja dia makan. Yang kata orang gila mana ni? Dia mesti kenal Tuhan dulu. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala lebih lagi. Kita penumpang. Sebab tu kita dikendaki mengenal Allah Ta'ala dalam semua keadaan, mengenali Tuhan dalam semua keadaan. Dalam keadaan kita senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita nikmat atau bala, kita mesti mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terputus. Habis. Jadi sini satu rukun yang besar dalam perjalanan untuk dimakrifat akan Allah Ta'ala, jangan sekali-kali dia angkat hajat dia kepada selain daripada Allah Ta'ala.
Maka jangan engkau angkatkan hajat kepada yang lain daripadanya. Sebab apa? Ia jua yang mendatangkan datasmu. Ya, segala benda-benda ini adalah minallah. Senang, susah, sakit, sihat kita semua adalah minallah. Oleh kerana itu mengadu kepada dia. Daripada umpama fakir, sakit, ya, semua tak ada taksis iradat Allah pada azal lagi. Lepas tu dalam surah Ankabut Tuhan perdi, Tuhan usik. Tuhan apa? Tuhan cocok kita. Ayat apa tu? Satu ayat yang Tuhan buat sindiran. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perbandingan orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai tempat dia bersandar. Min dunillah, ya, kama salil ankabut. Bandingan di Quran sebut macam labah-labah. Apa sifat labah-labah? Ittakhazat baita, dia membuat rumah dia kan daripada jala tu. Tujuan dia apa? Nak mengelak panas hujan. Ya, tapi apa yang berlaku? Sebalik. Bila hujan dia rokus, bila panas dia matahari tembak dia panas. Ya. Maka telah kata wa inna awhanal buyut la baitul ankabut. Serapuh-rapuh rumah adalah rumah labah-labah. Laukanu ya'lamun, kalau kamu faham. Ni sindiran tajam daripada Allah Ta'ala. Ya, orang yang bergantung selain Allah Ta'ala, bergantung pada diri dia, bergantung pada harta benda dia, bergantung kepada kekuatan dia, daya upaya dia, maka orang ini dipanggil salah besar di dengan Tuhan dan kurang adab dengan Allah Ta'ala, terputus semangat, terputus perjalanan kerohanian daripada Ta'ala. Jaga ni.